Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Muallim akan ulang lagi sekali pembelajaran kita pada minggu yang lepas, iaitu berkaitan dengan deria manusia. Berkaitan dengan deria manusia. Okey, kamu telah belajar tentang deria. Tahukah kamu bahagian tubuh untuk deria tersebut? Okey. Pada pembelajaran kita yang awal tahun dulu, uh, bab 1, kita dah belajar deria penglihatan, deria pendengaran, deria rasa, deria bau dan deria sentuhan. Tetapi, adakah murid-murid tahu bahagian tubuh untuk deria tersebut? Contoh, deria penglihatan menggunakan anggota bahagian tubuh iaitu mata. Deria penglihatan kita menggunakan mata. Okey, untuk deria pendengaran kita menggunakan telinga. Okey, untuk deria rasa kita menggunakan lidah. Bahagian tubuh iaitu lidah. Untuk bau kita menggunakan bahagian tubuh hidung. Hidung adalah anggota tubuh untuk deria bau. Okey. Akhir sekali adalah deria sentuhan. Deria sentuhan kita menggunakan tangan. Okey, murid-murid boleh buka muka surat yang seterusnya, muka surat 33. Okey. Seterusnya kita dapat membezakan ciri sesuatu objek melalui organ deria. Contoh organ deria mata kita gunakan untuk melihat, dapat membezakan warna, saiz dan bentuk. Dengan melihat, dengan menggunakan mata, kita dapat membezakan ini warna biru, hijau, kuning dan sebagainya. Saiz besar atau kecil dan bentuk bulat, bujur dan sebagainya. Okey, dengan organ seterusnya telinga, kita dapat membezakan dari segi bunyi. Kita menggunakan telinga untuk deria pendengaran dan membolehkan kita membezakan bunyi. Seterusnya hidung, organ deria hidung kita gunakan untuk bau. Adakah bau wangi, bau busuk atau sebagainya. Okey. Untuk lidah, organ deria lidah kita gunakan untuk rasa. Bila kita minum air ataupun makan sesuatu, contoh minum air, kita dapat bezakan di antara air itu manis ataupun pahit ataupun tawar. Seterusnya, dengan menggunakan organ deria tangan sebagai untuk sentuhan, deria sentuhan, kita dapat membezakan sesuatu benda itu adakah kasar, licin, lembut dan keras. Okey. Okey, seterusnya murid-murid boleh buka buku teks muka surat 34. Okey, mari mengelas. Sama juga kita dah buat pada pembelajaran kita yang minggu lepas, cuma muallim ulang sahaja. Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan. Ada ciku, apel, oren dan kedondong. Mereka menggunakan deria rasa untuk penglihatan, untuk mengenal deria rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri buah-buahan tersebut. Okey. Buah ciku, apel, oren dan kedondong, rasa dia, okey, ciku rasa dia manis, apel merah ni rasa dia manis, oren masam, kedondong masam. Kita dah buat pengkelasan pada kelas yang sebelum ini.
Mari kita kelaskan buah-buahan ini berdasarkan rasanya. Okey, buah yang rasa masam adalah oren dan kedondong, manis, ciku dan apple. Okey, Muallim nak murid-murid ingat semula pembelajaran kita yang pada minggu lepas. Kita ada minggu ni kita akan buat lagi pengkelasan. Jadi murid-murid perlu revision balik ingat balik apa yang muallim dah ajar pada minggu lepas. Okey murid-murid, kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 35. Mari uji. Kelaskan saya. Alat dan bahan. Okey. Kita tengok. Tak ada tanah liat, loceng, kek cawan, wisil, span dan guli. Okey, walaupun ini adalah aktiviti berkumpulan, tak ada masalah. Kita boleh buat aktiviti kendiri. Okey, langkah-langkah adalah yang pertama, kenal pasti ciri-ciri objek di atas. Okey, ciri-ciri objek di atas ni macam boleh makan, berbunyi ataupun tidak berbunyi, lembut, keras, ataupun berbau ataupun tidak berbau. Ciri-ciri objek lah. Okey, yang ketiga, yang kedua, asingkan objek tersebut kepada kumpulan objek lembut dan keras. Soalan dia nak kita asingkan objek tersebut kepada objek lembut dan keras. Lengkapkan carta pengelasan seperti di bawah. Okey, yang penting sekali muallim nak semua murid-murid salin kotak ni dah. Salin kotak ni. Okey, salin kotak ni. Okey. Kita ada tanah liat, loceng, kek cawan, wisil, span dan guli. Okey. Ciri dia kita nak kelaskan adalah lembut dan keras. Murid-murid rasa apakah alat-alat yang di atas ni mempunyai ciri lembut? Okey, yang pertama sekali dia dah bagi tanah liat. Okey, tanah liat adalah lembut. Loceng lembut atau tidak? Murid-murid boleh fikir. Loceng lembut atau tidak? Kalau lembut, murid letak dekat bahagian lembut. Jika keras, murid letak dekat bahagian keras. Kek cawan lembut atau keras? Kek cawan semestinya lembut sebab kita nak makan. Okey, jadi kena letak sebelah sini dah. Kek cawan sebelah kiri. Wisil lembut atau keras? Wisil tak boleh makan, keras. Okey, jadi kena letak sebelah kanan. Span, span lembut dah. Kita tekan, kita boleh rasa dia lembut. Okey, guli keras. Guli keras. Sebab kita baling dia, dia melantun balik. Okey, jadi kita letak sebelah kanan. Okey, muka surat yang seterusnya. Muka surat yang sama juga, muka surat 35. Murid-murid boleh tengok soalan dekat bawah sekali. Okey, satu, nyatakan deria yang kamu gunakan semasa mengenal pasti ciri-ciri objek. Okey, deria yang murid-murid gunakan semasa mengenal pasti ciri-ciri objek tadi adalah deria sentuh. Deria sentuh. Sebab apa murid-murid menggunakan deria sentuh? Murid-murid nak tahu benda tanah liat tadi, tanah liat tu lembut atau keras, murid-murid kena sentuh. Murid-murid tak boleh dengar, murid-murid tak boleh melihat, murid-murid tak boleh rasa, tak boleh hidu, tak boleh bau.
Murid-murid hanya boleh menggunakan deria sentuh sahaja untuk murid-murid mengenal pasti ciri-ciri objek yang murid-murid kelaskan tadi. Okey, tengok yang kedua. Apakah ciri lain yang boleh kamu gunakan untuk mengelas objek di atas? Ciri lain yang kita boleh gunakan adalah berbunyi dan tidak berbunyi. Bila kita ketuk dia dengan tangan kita, adakah objek tersebut berbunyi? Contoh, loceng. Loceng berbunyi bila kita sentuh. Whistle pun sama, kita sentuh dia bunyi. Guli pun sama, bila kita ketuk dia berbunyi. Okey, tanah liat. Tanah liat tidak berbunyi, kek cawan tidak berbunyi dan span pun tidak berbunyi. Okey, yang ni tak ada masalah. Yang ni murid-murid tak perlu salin, murid-murid hanya perlu lihat dan dengar sahaja.